dari Labuan dan bercakap tentang apa yang tadi boleh kami kongsikan. Suka muzik Suka, sudah sepanjang pasti. hari kita boleh dengar muzik, tapi bagaimana untuk dikembangkan lagi. Yalah, dari segi kreativiti muzik tersebut kita akan bawakan selepas ini. Dan sepastinya kita akan berbicara berkenaan dengan kreativiti muzik sebagai pemacu budaya. Kita tak nak berehat dulu, kita terus saja bersama dengan tetamu kita sebab topik ini sangat menarik untuk kita bawakan kepada anda bagaimana peranan muzik itu sendiri dalam membentuk identiti sesebuah masyarakat itu melalui kebudayaan dan juga warisannya. Jadi kita perkenalkan tetamu yang bersama kita di studio iaitu Dr. Juriani Jamaluddin, Ketua Pengajian Konservatori Muzik, Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Shah Alam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor, selamat datang kembali ke studio. Dan pagi ini ingin kami tanyakan kepada Doktor lebih lanjutan tentang kreativiti muzik dan bagaimana perincian itu dapat dibawakan dalam skop bincangan untuk pagi ini. Kreativiti bagaimana sebenarnya yang dibawakan ataupun ingin dikongsikan bersama para penonton, Doktor? Okay, terima kasih Zaliha dan Munawar. Okey, bercakap berkenaan dengan kreativiti ini ialah satu kena faham apa maksud kreativiti muzik itu tersendiri. Ia merujuk kepada kemampuan cara mengekspresikan muzik itu tersendiri dalam bentuk idea yang baru, secara kreatif dan inovatif. Ialah hasil gabungan dari elemen-elemen muzik seperti harmoni, irama, lirik muzik dan juga dipersembahkan mengikut kreativiti kita, kreativiti persembahan itu tersendiri. Okey, itu maksud berkenaan dengan kreativiti muzik. Tapi saya tertarik sebenarnya dengan perkataan konservatori muzik. Jarang sekali kita dengar berkenaan perkataan konservatori muzik ini. Mungkin kita boleh perjelaskan juga bagaimana dengan istilah ataupun aspek konservatori muzik ini dapat membantu memperkasakan lagi aspek kreativiti dalam kalangan pelajar ataupun penggiat seni muzik. Okey, bila bercakap pasal konservatori muzik, mungkin nama baru di Malaysia, tapi di luar negara, konservatori muzik itu dia sebenarnya ialah School of Music, pusat kecemerlangan muzik, di mana dekat situ ialah satu level yang sangat tinggi, muzik yang sangat tinggi untuk diketengahkan. So bagaimana kami actually nama asal dia ialah Fakulti Muzik. So telah dijenamakan sebagai konservatori muzik lah. So dekat sini kita tengok dekat sini persembahan-persembahan bukan setakat kita mempersembahkan muzik tradisional, muzik klasikal. So kita menterjemahkan dia sebagai penggabungan kreativiti pelajar-pelajar itu melalui komposisi karya terbaru pelajar dan juga penyelidikan dari pelbagai aspek lah dalam budaya masyarakat Malaysia sekarang ni. Malaysia ni terkenal dengan budaya masyarakat yang tersendiri. Kita ada budaya masyarakat Cina, India dan Sabah Sarawak, right? So kami di konservatori muzik ni lebih kepada cuba untuk menterjemahkan elemen muzik itu dan kepada budaya masyarakat yang di Malaysia lah. Bila Doktor sebut tentang kepelbagaian budaya, ini memang satunya yang aset negara yang kita banggakan dan sering kita promosikan ke dunia luar. Apa antara projek terbaru yang mungkin Doktor boleh kongsikan? Sebab sebelum kita bersiaran tadi ada sebenarnya beberapa inisiatif terbaru yang dikongsikan dan ini merupakan satu lagi ialah langkah yang sangat bermanfaat untuk komuniti-komuniti tertentu. Mungkin Doktor boleh kongsikan kepada para penonton. Okey, bercakap pasal projek terbaru, kami ada menjalankan kerjasama dengan konsert Sounds of Malaysia di mana pelajar kami bermain alat muzik tradisional dan juga digabungkan dengan tradisional orkestra tradisional Malaysia. Di mana kat situ kita buat konsert Sounds of Malaysia. So ada budaya masyarakat Cina, masyarakat India, muzik seperti tabla itu digabungkan dengan alat muzik tradisional dan juga muzik erhu Cina juga digabungkan dengan tradisional. So kita ada projek macam mentor-menti dengan orkestra simfoni Istana Budaya. So dipersembahkan mengikut karya-karya yang terbaru. Itu yang membuatkan kita cuba menghidupkan balik irama tradisional itu dalam mengikut kreativiti tersendiri. Dan juga selain pada itu, projek kami juga sebelum ni kita pernah buat muzik bambu, muzik bambu tu di Kelantan. So kita ada kerjasama dengan komuniti dekat
Kelantan, muzik orang asli. So kalau tengok dekat gambar kat situ, kita cuba pelajar-pelajar kami masuk ke dalam hutan untuk mencari alat muzik bambu tu sebenarnya. Buat sendiri. Ya, buat sendiri. Okey, dengan kerjasama masyarakat Kelantan dan juga orang asli. Ya. So dekat sini kita ketengahkan alat muzik dari orang asli, budaya orang asli untuk dipersembahkan di khalayak umum tentang macam bagaimana muzik itu dapat dikreativitikan dalam persembahan sebenarnya. Wow, cukup menarik sebenarnya apa antara inisiatif yang dilaksanakan untuk kita mengetengahkan dan juga memperkaitkan di antara muzik dan juga kebudayaan warisan sesebuah kaum. Dan bagaimana kalau kita boleh lihat juga, kalau kita bercakap berkenaan muzik sebagai identiti sesebuah bangsa, mungkin kita terfikir berkenaan muzik yang berkait rapat dengan etnik kreatif, irama Malaysia. Namun bagaimana cabarannya di sini untuk kita meningkatkan kesedaran masyarakat, khususnya untuk kita menarik minat generasi muda untuk meminati muzik yang berkaitan dengan seni budaya ini? Okay, kalau kita tengok sekarang ni, generasi muda ni agak susah untuk menerima muzik tradisional sebenarnya. Tapi mengikut peredaran zaman sekarang ni, mungkin muzik itu boleh diketengahkan dalam TikTok ke. So generasi muzik terkini macam pelajar-pelajar kami yang baru ni kan. So diorang kena memfikirkan satu bentuk muzik yang kreatif untuk digabungkan dengan alat muzik yang mungkin orang tak tahu, gamelan ke, Cak Lempong dan alat muzik cempuling kan, mungkin digabungkan dengan alat muzik moden. So menghasilkan satu karya muzik yang kelainan. Dekat situ kita boleh menarik generasi muda untuk meminati alat muzik tersebut. Kerana tu biar orang dengar saja kan, biar orang tak nak dengar pun sebenarnya kan. Terlalu orang kata pure klasikal ke tradisional pun susah untuk diorang untuk menerimanya. Tapi kalau digabungkan dengan alat muzik moden, mungkin juga dia akan satu pembaharuan lah kita nampak dekat sini. Elemen fusion tu sangat fusion kan. Bukan kita nak merosakkan irama tradisional tu, tapi cuba menarik minat generasi muda untuk meminati alat muzik tersebut dan tahu asal usul. Macam gamelan kita tahu kat mana, Eastern Ganu, joget katanya, joget Zapin tu dekat Johor kan. Tapi orang tak tahu Zapin tu daripada Johor sebenarnya. Kan kalau kita tengok macam contoh lagu Dayang Nur Faizah kan ada lagu Zapin juga kan. So sebelum ni memang orang tak minat pun lagu-lagu tradisional kan. Tapi bila dimainkan balik dalam simfoni, di orkestra kan, dalam bentuk orkestra, diterjemahkan, dibentukkan satu persembahan yang kelainan kat situ. So lagu itu saya rasa telah menjadi viral sebenarnya. Kan? Doktor, kelebihan konservatori ni bukan sahaja menggabungkan pendidikan muzik dari aspek formal, malah jika dimasukkan jiwa dan kreativiti. Jadi apa yang terhasil dari konservatori itu merupakan satu yang dilihat sebagai karya yang sangat tinggi nilainya. Bagaimana doktor lihat peranan konservatori dalam menyokong usaha untuk memartabatkan muzik, terutamanya identiti bangsa ini, dapat disokong dengan lebih lanjut, dan sokongan bagaimana sebenarnya konservatori ini perlukan? Okey, sekarang ni kita lihat dekat konservatori kami sekarang ni dah ada satu hall baru. Okey, hall Dewan Seri Budiman tu ialah diubah suai untuk sebagai satu hall yang dengan akustiknya tersendiri dekat situ. So dekat situ kami banyak menjalankan aktiviti projek macam workshop berkenaan dengan klasikal ke, tapi baru-baru ni kita ada invite salah satunya muzik tradisional daripada Japan ya. Kita invite program kerjasama Fakulti Konservatori Muzik dengan Jepun untuk mendengar macam mana dia orang punya muzik dia orang tradisional budaya masyarakat Jepun tu sendiri, okey, dan menggabungkan dengan irama tradisional kami. So kat situ bukan setakat kita di Malaysia saja, kita jemput juga pemuzik luar, budaya masyarakat luar dan gabungkan juga budaya kita sebenarnya. So itu dinamakan konservatori, itu adalah satu pusat kecemerlangan muzik yang kita nak naik taraf lah. Ke peringkat yang lebih, bukan setakat terkenal di Malaysia dan juga terkenal di antarabangsa. Okey, dalam kita memelihara kelestarian alat muzik tradisional ini, so pastinya kita juga beradaptasi dengan teknologi muzik yang moden pada ketika ini. Bagaimana kita perlu menekankan konsep gabungan antara untuk kita mengekalkan kedua-dua aspek moden dan juga tradisional ini dalam kita memastikan kelestarian alat muzik dan juga muzik tradisional seni budaya ini.
Okey, maka bagaimana kita nak melestarikan juga mengekalkan identiti melalui komposisi terkini. Kita menerapkan dengan pelajar-pelajar kami dengan aktiviti tradisional juga tempat dekat fakulti kami punya konservatori muzik, kami ada subjek traditional music So mereka mesti wajib mengambil traditional music. Gamelan semua muzik tradisional. Di situ mereka diajar bagaimana mereka nak membuatkan satu muzik itu kreatif apabila menggabungkan sesuatu alat muzik itu tanpa mengubah dia punya persembahan asal mereka. Okey, so bukan setakat mempelajari, mereka mengubah sesuatu muzik yang baru tapi masih mengekalkan identiti muzik tradisional itu tersendiri. Betul. Dan kita tak boleh menghalang mereka. Kadang-kadang tu jiwa remaja ni dia lain sikit. Dia nak cubakan fusionkan, nak cuba buat contemporary yang lain pada lain kan. Tapi kita cuba mengikut secara intelektual. Kita tak boleh mengikut kata apa meredah saja main alat muzik tu kan. Kita mesti mengikut etika tersendiri. Sebab setiap alat muzik tradisional tu dia ada etika persembahan dia. Betul. Dia tidak seperti alat muzik moden yang main begitu saja. So etika duduk dia macam mana, etika membuat persembahan, dia punya dia punya posture macam mana. So mesti kena ikut dia punya adab-adab bermain alat muzik tradisional sebenarnya. Yes. Dan apakah juga ada inisiatif dari pihak konservatori untuk terus mencari apa lagi alat muzik yang belum dikenal pasti ataupun bagaimana untuk mencari nafas baru untuk alat-alat muzik tradisional yang sedia ada? Ya, itu insya-Allah akan datanglah. Mungkin alat muzik yang orang tak fikir lagi macam mana nak buat kan. Itu melalui penyelidikan. So kita ada pakar-pakar dalam ethnomusicology, dalam pensyarah kami, mereka mengkaji alat-alat muzik yang apa yang perlu untuk menambah baik alat muzik terkini. Kita juga bengkel-bengkel pemeliharaan alat muzik tradisional dan bengkel membaiki alat-alat muzik tradisional oleh pakar muzik kami lah. Membaiki itu satu isu juga tu. Sebab kadang kita jumpa alat yang sangat klasik 60-70 tahun, siapa nak repair? Ya betul. Kadang-kadang tu budak-budak ni dia main, dia kadang-kadang tu takut dia merosakkan, tapi kita ajar dia orang macam mana kita nak baiki alat muzik tersebut. Okay, macam mana kalau rosak kat sini, macam mana kita nak memelihara alat muzik tersebut. Kita ada bengkel dah ada subjek juga dekat situ. Wow, betul menarik. Okey, Doktor, mungkin sebagai kesimpulan, Doktor boleh gambarkan kepada masyarakat pentingnya alat muzik tradisional ini sebagai satu, boleh kita katakan sebagai bahasa universal untuk menyatu padukan masyarakat, khususnya dalam situasi Malaysia yang harmoni, yang berbilang bangsa, Doktor. Okey, bagi saya, kalau kita nak menyatu padukan terutamanya masyarakat Malaysia kan dengan pelbagai budaya etnik dan bangsa semua, so melalui muzik sebenarnya. So kita kenal sesuatu budaya itu, budaya Cina, India dan juga budaya di Malaysia ini melalui muzik. So hasil karya sesuatu muzik itu akan membuat kita bersatu padu kan dalam diterjemahkan mengikut budaya masyarakat itu sendiri tanpa terlalu menggunakan teknologi dan mengekalkan dia punya kelestarian irama tradisional itu tersendiri, identiti itu tersendiri. Sebab kalau kita keluar negara, orang luar negara akan pandang muzik budaya kita, bukannya muzik diorang. Kan? So bila kita bawa budaya kita tersendiri pergi ke tempat luar negara, itu yang dipandangnya. Yes, kan? Dan untuk mengetahui sekiranya ada persembahan ataupun acara yang diajukan oleh Konservatori Muzik, bagaimana orang ramai boleh mendapatkan maklumat tersebut? Adakah ada laman rasmi ataupun laman media sosial yang boleh mereka telusuri? Okey, kita ada laman rasmi Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM. Kat situ kita akan promosikan kita punya event lah. Bukan setakat Konservatori Muzik, kita juga program-program lain lah di Kolej Pengajian Seni Kreatif di mana kita gabungkan seni persembahan, tarian, teater dan juga seni persembahan yang lain lah jugalah. So boleh tengok dekat situ. So kita memang aktif juga dengan konsert dan juga aktiviti muzik dan juga seni persembahan dekat UiTM. Kita nak tengok hall baru Dewan Seri. Boleh dijemput hall baru. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi-pagi Ahad ni. Dan kita nantikan apa antara acara seterusnya akan dianjurkan oleh Fakulti Seni Muzik dan juga Konservatori UiTM. Dan kita berehat seketika. Pasti untuk terlebih dahulu sekarang ini kita nak saksikan cerita pagi dari Kelantan, iaitu untuk kita mengimbas kembali bagaimana tragedi yang berlaku pada tahun lalu, iaitu pada 6 Februari 2023, iaitu dunia dikejutkan dengan gempa bumi dahsyat yang menggegarkan Turki. Jadi kita saksikan bingkisan yang dibawakan oleh Majidah Ismail. Silakan. Selamat pagi Malaysia.